Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua, sihat? Okey, Syazwan, Aiza, apa ni? Kitisha. Betul takut saya salah sebut nama. Dengan Amirul. Okey. Baik, walaupun awak ada 4 orang, okey, kita ada seorang lagi. Mana dia? Okey. Walaupun awak ada 4 orang, 5 orang ke, saya tetap akan teruskan. Okey, Daniel, selamat datang. Okey, saya tetap akan teruskan. Dan saya akan record pengajaran kita supaya awak boleh rujuk balik semula dalam channel Telegram saya, Cikgu Isa akan ada, ataupun channel YouTube saya, Cikgu Isa akan ada. Jadi nanti awak subscribe je lah supaya awak boleh rujuk balik semula. Okey, jadi saya tetap akan mengajar walaupun ada atau tidak murid dalam kelas saya. Jadi bila saya record, semua orang boleh rujuk dan boleh tengok balik lah topik-topik yang saya dah ajar. Okey, untuk hari ini saya akan masuk satu topik baru. Okey, kita patah balik semula. Kalau sebelum ni kita masuk topik ataupun bab yang ketujuh, pelandongakan. Sekarang ni kita patah balik semula kepada bab yang kelima, iaitu nisbah trigonometri. Okay, saya tunjukkan. Okey, ini dia nisbah trigonometri. Okey, nisbah trigonometri ni topiknya taklah susah. Topiknya seronok untuk dipelajari sebenarnya. Okey, topik yang seronok untuk dipelajari. Okey, baik. Bab yang kelima, nisbah trigonometri ini mungkin ini adalah perkara baru kepada awak semua dalam tingkatan 3. Tapi untuk makluman, dia sebenarnya ada kaitan dan berkait rapat dengan segitiga bersudut tegak. Bila saya sebut sahaja ataupun saya kata sahaja segitiga bersudut tegak, maka dia ada kaitan lah untuk kita mencari hypotenuse. Jadi kena ingatlah formula teorem Pythagoras. Sebab itu ada kaitan ada kaitan dalam. Okey. Apa yang kita akan tengok dalam nisbah trigonometri ini? Okey, apa yang kita akan tengok dalam nisbah trigonometri ini mudah sahaja. Okey, bila sebut benda barunya, kita akan tengok benda barulah Apa yang kita akan tengok, kalau kita lihat dekat situ, dia ada bagi tahu. Okey, dia ada bagi tahu dekat situ sinus, cosinus dan tangent bagi sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak. Okey, kita akan tengok sinus, cosinus dan tangent. Bila awak dengar sinus, cosinus dan tangent ni pun awak tahu siapa benda pula sinus, cosinus dan tangent ni. Okey, cuma yang ini dia akan melibatkan sin, cos dan juga tangent dalam segitiga yang bersudut tegak sahaja. Dia hanya boleh guna dalam segitiga bersudut tegak, yang lain tidak boleh. Okey. Yang lain, nisbah trigonometri membolehkan masalah berkaitan panjang, okey, tinggi dan sudut dapat ditentukan dengan segitiga bersudut tegak. Okey, konsepnya banyak digunakan dalam bidang penerbangan, kejuruteraan, astronomi, pembinaan dan sebagainya. Yang ini ringkasan sahajalah dia penceritaan sahaja. Okey, baik. Cuba kita tengok pada muka surat yang berikutnya, iaitu pada muka surat 108. Okey, 5.1 sinus, cosinus dan tangent. Okey, bagi sudut tirus dalam satu segitiga bersudut tegak. Okey, kalau kita lihat untuk ini kita nak mencari tinggi ataupun jarak, tak kisahlah kita nak cari, tapi kita akan menggunakan sin, cos dan juga tangent. Yang ini dia ringkaskan dia. Lepas ni kalau awak dengar saja saya sebut sin, cos atau tangent, itu adalah sinus, cosinus dan juga tangent. Okey, sinus ni biasanya kita akan sebut sin. Cos ni kita akan sebut cosinus kita akan sebut cos dan tangent kita akan sebut tan. Okey. Ataupun tangent lah, biasanya saya akan sebut tangent. Okey. Ini dia punya ringkasan sin, cos dan juga tan. Okey, sin, cos, tan. Okey. Dalam perkara ini, perkara yang paling penting sekali ialah kita kena kenali dahulu segitiga. Yang ini segitiga. Seperti mana yang awak dah biasa lihat lah, segitiga. Okey, ni contoh kat sini PQR. Dan untuk kenali dia, untuk kita guna sin, cos dan tangent ini, trigonometri ini, kita mesti pastikan perkara pertama dia adalah segitiga. Okey.
segitiga bersudut tegak. Apa yang dikatakan segitiga bersudut tegak ni? Nampak? Dia mesti ada tanda ni. Dia mesti bersudut tegak. Dan yang seterusnya, sudut dekat sini dan juga sudut dekat sini adalah sudut tirus. Dia adalah sudut tirus. Dekat dua ni adalah sudut tirus. Maksud apa yang dimaksudkan sudut tirus? Sudut yang berada di bawah nilai 90 darjah. Maka dia barulah kita boleh mencari menggunakan sin, cos dan juga tangent. Tapi pastikan dia ada dahulu tanda ni yang bersudut tegak, baru kita boleh gunakan. Kalau dia bagi macam ni, tak ada, maka tidak boleh. Tapi kalau dia bagi bentuk macam ni, kemudian ada satu simbol bersudut tegak, maka ini adalah segitiga bersudut tegak. Itu perkara pertama yang awak kena faham, yang awak kena kenal pasti. Itu perkara pertama. Saya padamkan sikit yang ini. Itu perkara pertama. Maksudnya perkara pertamanya ialah segitiga bersudut tegak. Perkara yang kedua ialah dalam segitiga ini awak kena kenal pasti yang mana yang dikatakan hypotenuse. Apa itu hypotenuse? Siapa boleh jawab? Yang pertama tadi sudut tegak. Sudut tegak. Yang kedua adalah hypotenuse. Siapa tahu apa itu hypotenuse? Boleh? Ada yang boleh jawab? Hypotenuse tahu tak? Tak tahu? Tak ada yang nak jawab? Tak apa. Hypotenuse ni adalah sisi yang paling panjang. Sisi yang paling panjang. Dan yang kedua, kalau nak tahu hypotenuse ni kat mana, dia setentang dengan sudut tegak. Itu hypotenuse. Cuba tengok, ini sudut tegak, betul tak? Setentang. Maka inilah dia hypotenuse. Sisi yang paling panjang. Kalau saya kata sini adalah 3 cm, maka sini 4 cm, hypotenuse ni dia akan jadi 5 cm. Ini contoh. Dia adalah sisi yang paling panjang. Dia adalah sisi yang paling panjang. Itu hypotenuse. Kena ingat tu. Itu perkara pertama. Perkara pertama yang awak kena ingat. Kalau awak ingat yang ini, awak boleh tahu yang ini, maka tidak ada masalah. Boleh faham Setakat ni boleh faham. Baik. Sekarang ini cikgu nak tunjukkan pada rajah 1 dan juga rajah 2. Tengok kat sini. Rajah 1, rajah 2. Dekat sini cikgu nak awak kenal pasti daripada segitiga bersudut tegak ini yang mana sisi bertentangan dan juga sisi bersebelahan. Perkara pertama, rajah pertama ini kita lihat dia bagi sudut di sini. Ini sudut X, diberikan sudut X kat sini. Ini sudut X, padam sebab dia dah tulis ini sudut X. Kalau tadi kita tengok yang setentang dengan sudut tegak adalah hypotenuse. Jadi kena pasti dulu. Yang setentang sudut tegak adalah hypotenuse. Seterusnya kita tengok sudut X. Sudut tirus yang pertama sudut X. Sudut X yang setentang dengan sudut X yang ini, yang setentang dengan sudut X ini, maka dia namanya sisi bertentangan. Yang berada di sebelah sudut X ini, maka dia dinamakan sisi bersebelahan. Ni kena faham kena faham betul-betul ni sebab nanti cikgu akan tunjukkan dia punya formulanya. Yang kedua, sudut Y. Sudut Y ni cikgu gunakan warna lain. Sudut Y. Sudut Y yang setentang dengan sudut Y. Tak nampak warna lain. Yang setentang dengan sudut Y. Yang setentang dengan sudut Y adalah sisi bertentangan. Dan yang sebelahan dengan sudut Y adalah sisi bersebelahan. Dan yang setentang dengan
segitiga sudut tegak ini, ia dinamakan hipotenus. Yang pertama, kena pasti hipotenus tu di mana. Okay, kena pasti dulu hipotenus tu di mana. Okey, cikgu ambil satu contoh, cikgu lukis satu segitiga, cikgu terbalikkan satu segitiga kita terbalikkan satu segitiga. Okey, macam ni. Okey. Ini sudut tegak. Di mana hipotenus? Katakanlah kat sini A, B, C. Di mana hipotenus? Hipotenus di mana? Hipotenusnya akan berada pada mana? Cepat, siapa tahu? Yang setentang dengan sudut B ni, betul tak? Yang setentang dengan sudut tegak. Jadi ini adalah hipotenus. Okey, itu hipotenus. Okey, itu hipotenus. Okey, seterusnya, kalau cikgu berikan dekat sini, pada sudut A ni, ini adalah sudut X. Okey, yang mana sisi bertentangan bagi sudut X? Sisi bertentangan bagi sudut X. Okey, sudut X sudut X. Okey, cikgu tulis kat sini, sudut X. Okey, sisi bertentangan ialah, sisi yang bertentangan adalah garisan BC. Okey, BC. Sisi bersebelahan adalah AB. Okey, yang ini yang setentang, yang ini adalah yang sebelahan, ialah AB. Faham? Nampak tak tu? Okey, pertama kena pasti dulu hipotenus. Okey, seterusnya kalau cikgu letakkan dekat sini, okey, Y kat sini. Okey, yang mana yang akan jadi bertentangan dengan Y? Dia akan jadi yang ini bertentangan dan yang ini akan jadi bersebelahan. Maksudnya untuk sudut Y, okey, sudut Y yang cikgu tulis tentang tentang, maksudnya yang bertentangan adalah garisan AB, yang sebelahan adalah garisan BC. Okey, ini kena faham betul-betul, kena ingat betul-betul. Boleh Syazwan? Aiza? Daniel? Mirul? Boleh ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, maksudnya itu perkara pertama yang paling penting untuk awak ingat sebelum cikgu berikan formula dan sebagainya. Okey, ini perkara pertama yang kena ingat. Okey, sekarang ni cuba kita tengok dekat sini contoh satu. Okey, yang tadi cikgu dah bagi contoh, tapi kita tengok balik semula contoh satu. Kena pasti sisi bertentangan, sisi sebelahan, sisi hipotenus berdasarkan sudut yang diberikan dalam jadual di bawah bagi semua segitiga bersudut tegak. Okey, kita kena pasti. Cuba tengok betul-betul Okey, yang pertama cikgu dah kata. Okey, cikgu dah kata yang setentang sahaja dengan sudut tegak dia dinamakan hipotenus. Okey, ini adalah hipotenus. Okey, yang ini, maka ini adalah hipotenus. Okey, kena pasti dulu. Yang ini adalah hipotenus. Okey, yang ini digabungkan. Bila sini 90, maka sini juga adalah 90. Sebab apa? Satu garis lurus adalah 180. Maka sini adalah hipotenus. Okey, hipotenus. Okey, cuba tengok. Segitiga ABC. Sudut BAC. Sudut BAC, macam mana kita nak tengok sudutnya? Kita akan tengok di tengah. Maksudnya sudutnya berada pada huruf A. Sudut dia berada pada huruf A. Okey, sudut yang berada di huruf A ni, yang berwarna oranye ni, yang cikgu warnakan dengan warna oranye ni, hipotenusnya kekal AC. Hipotenus kekal AC. Hipotenus dia tak lari dia mesti setentang dengan sudut tegak. Hipotenus kekal AC. Sisi bertentangan ialah, tengok yang sebelah dia. Maka BC. BC. Sisi yang setentang adalah ini BA. Sisi sisi setentang adalah BC, sisi sebelahan adalah AB. Boleh faham Okey, seterusnya kalau dia bagi untuk
Sudut dia kata BCA. Kita tengok huruf yang di tengah. Maksudnya berada di C. Yang warna biru ni. Warna biru ni berada di C. Sudut hipotenus kekal sama. Sisi yang bertentangan ataupun setentangannya adalah A, B. Sisi yang sebelahan dengannya adalah B, C. Okay? Nampak itu maksud dia. Itu maksudnya. KLM, sudut di tengah-tengahnya dia bagi sudut LMK. Kita tengok di tengah iaitu huruf K. Jadi letak pada huruf K sudut ni. Warna biru ni, cikgu warnakan warna biru. Yang setentang dengan dia adalah sudut apa? LM. Sudut yang bertentangan adalah LM. Sudut yang bersebelahan dengan dia adalah KL. Okay, sudut yang bersebelahan dengan dia adalah KL. Hipotenus dia kekal sama. Hipotenusnya kekal sama. Okay, bila dia kata sudut yang lain juga, kalau kita tengok kat sini, sudut yang lain, sudut LMK, huruf M berada pada huruf M. Okay, yang berwarna kuning. Apa yang setentang? Apa yang sebelahan? Hipotenus kekal sama. Yang setentang adalah apa ni? Oh, yang ni cikgu tersalah tulis ni KL. Okey. Sudut yang setentangnya adalah KL. Okey. Dan sudut yang sebelahannya adalah LM. Ni baca kat sini Okey, minta maaf cikgu tersalah tulis tadi. Okey, seterusnya PQT. PQT. Dia kata sudut TPQ. Okey, dia nak sudut TPQ. Sudut TPQ kita ambil huruf yang di tengah. Huruf P. Letak kepada huruf P. Jadi, hipotenus duduk kat sini, ini akan jadi setentang, ini akan jadi sebelahan. Setentang QT, sebelahan PQ. Okay, seterusnya, sudut RQS. Okay, RQS, dia kata dia nak sudut QRS. Dia nak pada huruf R. Jadi, letak pada huruf R. Warna coklat ni, huruf pada R. Jadi, ini akan jadi setentang, dan ini akan jadi sebelahan. Setentangnya ialah QRS. QRS, okey betul. Setentang akan jadi SQ ataupun QS, nampak SQ ataupun QS ni. Ataupun SQ. Boleh je, tak ada masalah. Okey. Dan sebelahan ialah QR. Okey. Tu kena tengok betul-betul. Kena faham betul-betul. Okey, boleh faham tak ini setakat ni? Syazwan, Aiza, Mirul, Daniel. Kistisha. Okey, terima kasih Aiza sebab. Okey. Kistisha ni pelajar baru ke? Sebab kita ada pelajar baru soal kan? Terima kasih Mirul, Syazwan, terima kasih. Okey. Baik. Jadi ini perkara pertama yang awak kena faham. Okay. Jadi apa yang cikgu nak nanti, cikgu akan berikan latihan ni uji minda 5.1A dalam kumpulan, dalam grup kita nanti, dalam WhatsApp. Cikgu akan hantar supaya yang lain juga boleh jawab. Okay. Jadi ini cikgu tinggalkan untuk awak semua untuk buat. Okay. Baik. Cikgu nak pergi kepada yang kedua. Okay. Cikgu terus nak pergi kepada yang kedua. Okay. Kepada yang kedua ini adalah berkaitan dengan formula dia. Okay. Cuma kalau tengok dekat atas ini, yang ini dia kata apakah hubungan antara sudut tirus dengan nisbah sisi ni. Okay. Hubungan antara sudut tirus dengan nisbah sisi ni. Jadi yang ini cikgu skip, cikgu terus pergi pada sini. Sebab cikgu terus nak bagi ni hubungan nisbah yang dapat dalam cetusan bintang 1 ialah nisbah ini sebagai sinus, cosinus dan juga tangent. Inilah dia formulanya. Okay. Yang ini awak kena ingat. Ingatlah ni. Sinus, cosinus dan tangent ataupun sin, cos dan juga tangent. Okay. Nampak tak? Dia tulis peringatan sin, cos dan juga tan. Sin, cos dan juga tan. Okay. Baik. Yang ini cikgu nak bagi dahulu supaya awak faham. Okay. Cikgu nak bagi dulu supaya awak faham dan awak ingat apakah formula sin, cos dan juga tangent. Okay, cikgu nak bagi ni dulu. Okay, baik. Untuk sin.
Okay, untuk sin. Okay, untuk sin. Okay, ni sin. Sin ialah panjang sisi bertentangan bahagi dengan hypotenus. Okay. Untuk cos, panjang sisi bersebelahan bahagi dengan hypotenus. Dan untuk tangent, panjang sisi bertentangan bahagi dengan persebelahan. Okay. Macam mana caranya? Cikgu tunjukkan dekat sini satu segitiga. Okay. Cikgu tunjukkan satu segitiga. A, B dan juga C. Dekat sini sudut tegak. Maka hypotenusnya ialah dekat sini. Hypotenus. Hypotenus. Ini perkara pertama kena kenal pasti. Kenal dulu hypotenus. Dapatkan dulu hypotenus. Dapat hypotenus tak ada masalah. Okey, seterusnya dia pun bagi. Dia kata ambillah sudut dekat sini. Okey, sudut X. Okey, sudut X. Okey, sekarang ni kena pasti yang mana yang bertentangan, yang mana yang bersebelahan. Okey, yang bertentangan adalah yang ini, betul tak? Okey, cikgu tulis ini tentang. Tentang ni maksudnya bertentangan lah. Yang ini adalah sebelahan. Okey, yang bersebelahan. Jadi, cuba awak tengok. Okey, untuk sin X, dia kata sisi bertentangan bahagi dengan hypotenus. Sisi bertentangan adalah A, B. Hypotenusnya A, C. Nampak? Boleh faham? Okey, boleh faham? Okey. Cos X, sisi bersebelahan. Kalau cos X, dia ambil bersebelahan. Bersebelahan apa dia? B, C. Hypotenusnya ialah A, C. Tangent, sisi bertentangan bahagi dengan sisi bersebelahan. Yang bertentangan, tangent X ialah, yang bertentangan ialah A, B bahagi dengan B, C. Okey? Itu maksudnya. Okey, jadi sebab tu saya kata yang atas tadi awak kena pasti dahulu yang mana sisi bertentangan, yang mana sisi bersebelahan dan juga yang mana hypotenus. Bila awak kena pasti macam ni, tidak ada masalah dah. Walaupun dia bagi sudut di huruf A ni, maka dia bertukar je lah yang mana bertentangan, yang mana bersebelahan. Okey? Faham Okey. Macam mana awak nak ingat? Cikgu, macam mana nak ingat cikgu? Sin ni apa dia, cos ni apa dia, tangent ni apa dia. Okey. Yang ini formula yang dah lama orang gunakan. Sehinggalah ke hari ini. Macam mana cara nak ingat? Okey. Baik. Kalau dalam bahasa Inggeris, biasanya orang akan ingat cara nak ingat formula So. Okey. S-O So kah toa. Okay. Ini dalam bahasa Inggeris. So kah toa. Cara nak ingat dia. So ni apa? S ni adalah sin. Okay. S ni sin. O ni apa dia? Opposite. Opposite. Okay. Opposite ni apa? Setentang lah. Dan H ni adalah apa dia? Hypotenus. Hypo. Kah adalah cos. Okay, sebab dalam bahasa Inggeris C A adjacent. Okay, adjacent. A ni adjacent. Okay, adjacent dan H ni hypo. Hypotenus. Jadi tangent, T adalah tangent, tan. O opposite dan A adalah adjacent. Okay, sebelahan. Opposite setentang, adjacent adalah sebelahan. Jadi cara orang ingat soh kah toa dalam bahasa Inggeris. Okay. Itu dalam bahasa Inggeris. Kalau dalam bahasa Melayu, sin sama dengan tentang per hypotenus, cos sama dengan sebelahan per hypotenus, tangent adalah sebelahan per tentang, siapa dah balik tangent adalah tentang per dengan
hypotenuse. Apa dia itu? Okey. Kalau dalam bahasa Melayu biasanya kita akan ingat saya, okey. Saya takut hantu. Okey, yang ini kalau saya hantu tak takut sangat. Okey, saya takut hantu kalau saya hantu tak takut sangat. Sin tentang perhypotenuse, cos sebelahan perhypotenuse, tangent tentang apa ni? Saya tersalah tulis H. Dia bukan H sebelahan S. Okey, S. Sebab tak takut sangat. Saya takut hantu kalau saya hantu tak takut sangat. Sin tentang perhypotenuse, cos sebelahan perhypotenuse, tangent tentang persebelahan. Okay? Jadi ada dua kaedah untuk awak ingat. Sohkah toa ataupun saya takut hantu kalau saya hantu tak takut sangat. Mana-mana saja. Ada lagi formula-formula lain macam-macam awak buat. Okay? Itu antaranya. Jadi awak boleh pilihlah yang mana satu yang awak nak. Boleh faham? Okey, itu dia. Okey, baik. Jadi itu cara nak mengingat formula dia. Jadi cuba kita tengok pada contoh dua. Okey, kita tengok pada contoh yang kedua. Lengkapkan jadual berdasarkan rajah di sebelah. Okey, kita nak berdasarkan pada rajah di sebelah PQR. Okey, rajah sebelah PQR. Okey, dia pun kata dia dah bagi pada, okey, dia pun kata nampak ini ada sudut Y, ini ada sudut X. Okey, dia ada sudut Y dan dia ada sudut X. Okey, sudut Y dan juga sudut X. Dia kata sekarang ni sin X. Dia ambil X ni. Sin X. Sin apa dia? Sin tentang perhypotenuse. Saya nak tanya dulu, yang mana hypotenuse? Yang mana hypotenuse? Hypotenuse adalah yang setentang dengan sudut tegak, betul tak? Okey, jadi RP ni adalah hypotenuse. Hypotenuse. Yang ini takkan berubah. Hypotenuse ni takkan berubah. Okey, dia takkan berubah dah. Okey, so jadi dekat sini dia kata sin X. Sin X, kita tengok sin apa dia? Setentang perhypotenuse. Yang mana setentang? Yang setentang dengan dia adalah RQ ataupun QR. Okey, tak kisahlah RQ ke QR ke, tak kisah. Okey, so setentangnya adalah QR per dengan hypotenuse. Hypotenuse ni ialah PR ataupun RP. PR. Mana-mana je, tak kisah Ataupun kalau kata awak buat, cikgu kalau saya buat QR per RP. Boleh? Boleh, tak ada masalah, sama je. Okey, sama je. Huruf bertukar tu tak ada masalah. Okey, huruf yang bertukar tu tidak ada masalah. Okey, seterusnya kita tengok untuk cos X. Cos sebelahan perhypotenuse. Untuk X, cos X sebelahannya ialah PQ. Jadi PQ per hypotenuse-nya tetap sama. PR. Tangent X setentang persebelahan. Okey, tangent X setentang per dengan sebelahan. Apa itu setentang? Setentang ialah QR. QR. Sebelahannya apa dia? PQ. Tengok pula untuk Q, untuk Y. Sin Y. Okey. Sin Y, dia kata, okey, untuk sin Y. Sin Y ialah setentang perhypotenuse. Setentang ialah PQ. Hypotenuse-nya tetap sama. PR. Okey. Cos. Okey. Cos Y. Cos apa dia? Sebelahan. Sebelahan. Ni cos, ini setentang, ini jadi sebelahan. Sebelahan ialah QR. Hypotenuse-nya ialah PR. Okey. Dan yang terakhir sekali ialah tangent. Tangent Y. Tangent Y ialah setentang persebelahan. Apa itu setentang? PQ. Sebelahan ialah QR. Okey. Faham Dia huruf tu bertukar tak ada masalah. Tapi pastikan sisinya adalah yang betul. Okey, pastikan sisinya adalah betul. Okey, setakat ni boleh faham ke tidak? Boleh ke?
Boleh. Okay, simple je kan? Senang je tak untuk apa ni? Untuk sin, cos dan juga tangent. Okay. Caranya ialah awak kena ingat dahulu, kena kenal pasti dahulu yang mana hypotenuse, yang mana sisi bersebelahan, yang mana sisi bertentangan mengikut kepada sudut yang diberikan. Hypotenuse dikekal sama walaupun duduklah macam mana pun. Okay, dikekal sama. Okay, baik Jadi untuk yang ini cikgu akan minta awak buat uji minda 5.1. Okay, uji minda 5.1. Okey, baik. Setakat ni, dua perkara ni. Boleh faham ke tidak? Cikgu nak tanya. Boleh faham? Okey, terima kasih Aiza. Okey, Aiza dah faham. Okey, baik. Jadi, okey, Daniel, terima kasih. Okey, Miro, cantik. Boleh. Okey, cantik. Okey, baik. Jadi, cikgu harap okey, untuk hari ni cikgu tak nak pergi lebih jauh lagi. Cikgu nak awak faham dahulu sebab lepas ni kita akan mula masuk kepada pengiraan. Sebab trigonometri ni ini sahaja dan kemudian dia akan masuk pengiraan. Cuma bila masuk pada pengiraan itu, dia tak susah. Pengiraannya tak susah sebab kita kena pasti sisi hipotenus. Cuma jika dia tak bagi satu nilai sisi, yang itulah adakah awak ingat teorem Pythagoras tu? Okey, dekat situ yang kita akan tengok. Okey, kat situlah nanti kita akan tengok adakah awak faham ataupun awak tidak faham. Okey, boleh? Okey, jadi apa yang cikgu harapkan, kita akan berhenti saja di sini. Okey, dan cikgu nak selepas ini awak teruskan untuk membuat latihan 5.1A dan juga 5.1B. Cikgu akan copy and paste dalam grup kita. Okay, dalam WhatsApp nanti supaya rakan-rakan yang lain boleh tengok balik semula video ni dan juga boleh membuat uji minda yang cikgu berikan nanti. Dan apa yang cikgu nak, boleh hantar dalam grup ataupun PM personal kepada saya jawapan tu. Okay, ambil snap gambar je, nanti cikgu akan tanda, cikgu akan semak. Okay, cikgu akan hantar balik jawapan tu. Okay, boleh? Okay, ada soalan nak tanya? Ada soalan? Ada tak ada soalan? Ada soalan tak? Ada? Razwan, Aiza? Okay, Aiza tak ada. Terima kasih Aiza. Lagi? Yang lain? Okay, Miro pun tak ada. Daniel? Okay, Razwan? Okay. Okay, kalau tak ada, terima kasih banyak-banyak. Okay, cikgu harap apa yang cikgu ajar ni awak semua boleh faham. Kita jangan ambil masa yang lama sekarang ni. Cikgu akan ajar direct saja, terus macam tu supaya awak tu dapat. Okay. Jadi cikgu ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada awak semua. 5 orang yang masuk kelas cikgu, walaupun 5 orang seperti mana yang cikgu bagi tahu, cikgu tetap akan mengajar walaupun tidak ada orang sebab cikgu akan record. Okey, record video pengajaran cikgu lepas ni dan cikgu akan masukkan dalam channel Telegram dan juga channel YouTube cikgu supaya awak semua boleh review balik sepanjang proses untuk kita PDPR. Okay, sebelum ni cikgu tak pernah record kan. Jadi cikgu bagi video biasa-biasa je. Jadi kalau nak tengok balik semula dalam channel YouTube dan juga Telegram tu, cikgu pun dah ada masuk sebenarnya video yang lama-lama yang cikgu record awal tahun yang itu dah ada masuk. Okay, jadi boleh tengok balik semula, nanti cikgu akan sharekan link. Okay, jadi cikgu minta awak subscribe jugalah supaya senang awak nak tengok balik semula untuk video-video tu. Okay, so terima kasih banyak-banyak cikgu ucapkan pada awak semua yang masuk kelas cikgu pada hari ini dan kita akan jumpa lagi untuk kelas esok. Okay, esok kita masih ada kelas satu lagi. Jadi esok kita akan masuk kepada trigonometri untuk pengiraan. Okay, cikgu akan tunjukkan, cikgu akan masuk untuk trigonometri pengiraan. Okay, jadi terima kasih banyak-banyak pada semua, pada Syazwan, Aiza, Daniel, Miro dan juga Nur Kistisha. Okay, Nur Kistisha, terima kasih banyak-banyak cikgu ucapkan dan jangan lupa untuk subscribe channel cikgu. Cikgu isakan ada untuk Telegram dan juga YouTube. So, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.